KPM. Didik TV KPM. Hoi! Adik, ini kan minyak masak terpakai. Mana boleh buang sesuka hati je. Ini kan tong kita semula untuk kaca, gelas dan juga apa dia? Aluminium. Ini minyak masak terpakai. Tahu tak boleh di kita semula? Tak apa. Abang akan bagi tahu cikgu untuk ajar adik dan juga kawan-kawan mengenai minyak masak terpakai ni boleh kita semula. Okey? Jom kita mulakan Badan Beruniform Kelab dan Persatuan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Badan Beruniform Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua dah tahu dah. Kali ini kita nak belajar mengenai kelab alam sekitar sekolah. Dan siapakah gurunya? Ini dah, Cikgu Hanida. Cikgu! Hai. Cikgu. Cepat, Cikgu. Ya, Cepat, Cikgu. kenapa? Saya nak buat laporan, Cikgu. Laporan apa tu? Tadi ada seorang budak, Cikgu. Okey. Dia nak buang minyak masak terpakai ni, dia buang dekat macam tu saja, Cikgu. Dia nak buang dekat tong ni, Cikgu. Mana boleh saya beritahu dia? Tak boleh. Itu minyak masak terpakai, memang kita tak boleh buang begitu saja. Sebab itulah kali ini kita akan belajar mengenai apa, Cikgu Hanida? Okey, baik. Kali ini kita akan belajar tentang inovasi sisa minyak terpakai. Okey, silakan, Cikgu. Okey, baik. Sebelum tu kita nak tahu tentang apa definisi sisa minyak terpakai. Jadi sisa minyak terpakai ni sebenarnya adalah apa-apa saja minyak yang telah kita gunakan. Minyak menggoreng ikan, minyak goreng ayam, minyak goreng keropok. Bila kita dah guna, jadi itulah sebenarnya sisa minyak terpakai. Maksudnya apa saja? Apa saja yang kita guna minyak dalam masakan. Okey. Jadi itu definisi dia. Masih ada yang buang dekat sinki, buang dekat dalam tong sampah. Sebenarnya itu sangat-sangat salah. Okey, kerana memang akan memberi kesan kepada alam sekitar dan juga diri kita sendiri. Kawan-kawan, cuba periksa dekat dapur tu. Ada tak kita sendiri ataupun mak kita kan, lepas dah pakai minyak gunakan, masak, dah goreng, minyak masak tu ada tak terus buang je dalam sinki kan, ataupun dalam tong sampah. Itu salah kan? Buang dekat atas tanah memang sangat salah. Okey, dan sebenarnya apa dia kesan dia? Aku nak tahu tak apa kesan dia kalau kita buat macam tu Ini mesti akan memberikan satu kesan yang buruk kepada alam sekitar dan juga bumi. Ya, semestinya. Okey, pencemaran sungai kan. Yang pertama sekali dia akan memberi kesan kepada sistem perparitan dan seterusnya. Yang kedua akan menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes. Air bertakung, betul tak? Habis nyamuk Aedes pun bertelur dekat situ. Dan seterusnya yang ketiga kesannya ialah memberi pencemaran kepada tanah. Okey, kemudian air dan seterusnya, ancaman kepada akuatik. Jadi sebenarnya minyak masak ni sebenarnya ada kaedah dia untuk kita semula. Ada kaedahnya, Cikgu? Ya, betul. Okey, nak tahu tak? Nak, Cikgu. Okey, baik. Cikgu akan terangkan macam mana kaedah pelaksanaan untuk mengumpul sisa minyak masak terpakai dan aktiviti ini boleh dilakukan dekat sekolah. Okey? Jadi pertama sekali guru bersama dengan pengurusi kelab akan menetapkan jadual. Pertama sekali kita kena buat jadual tersusunlah, nak rancangkan macam mana akan terjadi. Okey, kemudian tetapkan tarikh. Tarikh dan masa bila kita nak kumpul minyak masak ni supaya ada masa kan, jurang masa untuk murid-murid bersedia kan, warga sekolah bersedia untuk bawa minyak masak tu. Kemudian yang ketiga, seterusnya kita boleh libatkan pihak kantin untuk bantu dari segi ruang pengumpulan dan juga peralatan. Yang ni depan kita ni adalah contoh peralatan yang kita guna untuk
mengumpul sisi minyak masak terpakai. Jangan lupa kita tapis dulu. Gunakan dia? Ya, kita kena tapis. Ni contoh dia penapis untuk kita tuangkan minyak masak terpakai dalam bekas seperti inilah contoh dia. Jadi pihak kita akan bantu kat situ. Dan masa kita buat pengumpulan tu sebenarnya jangan lupa untuk kita asingkan sama ada bahan itu, minyak masak itu puncanya daripada bahan yang halal atau tidak. Itu jangan lupa. Cukup penting sebenarnya. Betul, juga keperluan kan? syarat. Tengok macam manalah penggunaan dia macam mana kan. Syarikat pengumpulan berdaftar dah maklum dan mereka akan datang untuk mengumpul dan seterusnya kita akan buat laporan lah. Maknanya dah habis dah semua, akan ada laporan oleh kelab sebagai satu perekodan untuk aktiviti program Sekolah Lestari. Ingat tak Sekolah Lestari? Ya, cikgu. Lestari menggalakkan. Menggalakkan apa? Mengekalkan. Ya, mengekalkan. Itu dia. Baik, cikgu. Itulah dia serba sedikit kan apa yang kita akan belajar untuk kali ini. Ya, betul. Iaitu di dalam inovasi sisa minyak masak terpakai. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Badan Beruniform Kelab dan Persatuan. Okey, masih lagi menyaksikan Badan Beruniform Kelab dan Persatuan. bersama dengan saya Cikgu Hanida dan juga Akmal. Saya Akmal, saya juga Cikgu Hanida. Cikgu. Ini. Nak tanya cikgu. Apa ni cikgu atas meja ni? Saya tengok ada minyak masak terpakai tadi. Ada botol air. Tiba-tiba ada sabun. Kita nak buat sabun daripada minyak masak yang terpakai. Jadi kita mulakan sebenarnya mula-mula kita perlukan air. Sebelum tu watak utamanya inilah minyak masak terpakai. Okey. Dan seterusnya air. Kemudian ini dia. Ini ialah serbuk alkali yang dipanggil natrium hydroksida. Dan ini akan bercampur dengan 3 bahan ni saja. Ada lagi satu sebenarnya. Tapi yang itu tak perlu pun tak apa. Iaitu minyak essential oil. Bagi ni apa? Minyak neutral, kurangkan bau. Kan bau ni aku nak try bau dulu. Bau apa agak-agaknya? Cikgu, saya seorang chef di rumah. Dah biasa dah kan? Tahu dah cikgu. Jadi minyak essential oil tu sebenarnya boleh mengurangkan bau lah. Jom. Cikgu pun dah tak sabar nak ini cikgu ni, kenapa nak kena pakai sarung tangan, mask, betul. semua ni? Sebelum itu, ini adalah langkah keselamatan. Kerana yang ini kita tak boleh buat main-main lah. Yang ni kita tak boleh buat macam tepung. Kalau kena pada kulit kita, Akmal, memang boleh menghakis. Dan juga langkah keselamatan yang kedua sama-sama pakai, cikgu terangkan langkah keselamatan. Cikgu. Kita kena pakai mask, ataupun pelitup muka Kerana pelitup muka ni boleh elakkan daripada kita terbau serbuk alkali. Dia akan meruap tau bila campur dengan air nanti. Bahaya. Kan seterusnya lengan panjang bertutup. Saya ke belakang sikitlah cikgu Ya. Cikgu ke depan. Baru cikgu perasan awak tak pakai lengan panjang Lepas tu cikgu. jadi kena berhati-hatilah Berhati-hatilah, Kemudian goggle mata pun sama supaya wap tu tak masuk ke dalam mata. Kejap. Lepas tu dan akhir sekali ruang yang kita gunakan ni mestilah terbuka. Bukannya tertutup. Terbuka. Akmal tolong timbang. Minyak yang diperlukan ialah sebanyak 500 milimeter. 500? Miligram. Miligram. Okey, saya letak je Boleh. 500 sini juga. 500. Tengok bacaan dekat sini. Sini pun boleh juga. Sini kan? Okey. Iyo. Tuang dah. Sila tuang. Okey. Memang ada gaya chef. Cikgu cakap stop tau. Baru 100. 200. Okey, cukup. Dah 500 gram. Boleh tutup balik. Kemudian air yang diperlukan ialah sebanyak 161 gram. 61 gram. Letak sini. Lepas tuang air. Ini air biasalah. Tuang cikgu Ya.
Okey. Okey. Lebih kurang cikgu. Tepatlah tu. Okey Okey. lah tu. Okey. Yang ini adalah Dia kena jauh sikit cikgu. ya betul. Tak Ini boleh apa, suka-suka. Ini adalah serbuk alkali natrium hidroksida. Take note ya. Okey. Okey, yang ini Okey. kita akan tuangkan sini. Okey. Okey, kita kena ukur dulu. Okey. Kita timbang dekat sini sebanyak 72 gram. Okey, cuba Akmal tengok dapat tak 72. Jauh lagi cikgu. Jauh lagi Okey, kita tuang dulu banyak-banyak. Okey. Terlebih cikgu. Terlebih pula. Okey. Okey, penting ya ketepatan ukuran tu supaya kita dapat hasilkan sabun yang cantik lah. Okey, cikgu. Dia macam kek juga. Kalau tak jadi, ukuran tak sama, nanti kan keras ke. Betul. Kan? Okey. Sekarang ni, kita akan campurkan serbuk natrium hidroksida ni dalam air. Okey, yang ini kita perlu hati-hatilah kerana akan meruap. Okey, akan ambil whisk. Okey, masukkan. Boleh? Okey, saya Boleh cikgu. bantulah. Okey. Perlahan sikit cikgu Mal tak pakai. Okey, kejap cikgu, kejap cikgu. Kejap cikgu. Okey, kejap cikgu. Kejap. Okey, cikgu tuang. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright. Walaupun kita tak nampak tapi dia sedang meruaplah sekarang ni. Okey. Okey. Dan kita gaulkan sambil-sambil. Okey, sehingga dia larutlah. Okey, dah tak ada dia punya serbuk tu. Okey. Dah sebati dengan air. Pastikan betul-betul sebati. Okey, dan ada rasa panas sikit dekat sini itulah kesan campuran bahan natrium hidroksida tu. Okey. Okey. Cikgu, cepat cikgu. Kita kena cepat cikgu. Alright. Ramai murid-murid tak sabar ni cikgu. Kita akan campurkan Okey. Minyak. yang ini dalam minyak. Saya tuang cikgu. Ya, hati-hati Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tuang sekarang cikgu. Betul. Ui, panas cikgu Ya. Ui. Okey, campuran serbuk alkali dan air dapat tu, dapat kat tu. dalam minyak masak. Okey, tuang semua. Okey, lepas dah tuang cikgu. Okey, seterusnya Ha. kita akan terus kacau. Okey, kita boleh guna pemukul kita panggil apa pemukul telur. Kan cikgu kata macam buat kek. Cikgu, dia dah jadi macam pekat. Ya. Pepejal pula. Ya, dia belum jadi pepejal tapi belum dia lagi? dah jadi likat lah. Likat, Dia likat. memang sehingga betul-betul likat. Dia bukan terus menjadi pepejal, Akmal. Dia ambil masa. Okey, selepas ni kita akan tuang dalam acuan. Okey. Okey, dan dia akan ambil masa selama 24 jam untuk dia mengeras. Tapi dekat sini penting. Sebab kadang-kadang mungkin tak sabar bila tak sebati, nanti dia tak jadi. 24 jam ada yang kata, kenapa tak beku-beku lagi ni? Jadi dia kena kacau sampai betul-betul sebatilah. Okey? Okey, Akmal boleh kacau dan juga terus masuk dalam acuan yang cikgu sediakan. Cikgu saya tunjuk diorang. Ini tekstur dia Tunjuk sikit kemahiran Jadi pukul. tekstur dia tau. Dapat. Ada lagi dapat kat bawah-bawah tu. Daripada minyak tadi. Dapat tak? Dia jadi macam ni. Dia kena sampai mengalir tu sebenarnya. Itu dia beku dia tak mengalir. So kena kacau lagi. Okey, saya kacau lagi cikgu. Yes. Sini dululah. Okey. Yang mana? Sini Yang kecil dulu. ni? Yang kecil dulu. Okey, saya tuang cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh bantu dia saya? mengalir sikit sepatutnya. Okey. Yang penting dia sebati Okey. Alright. Kemudian kat sini pula. Okey. Kat sini juga. Acuan tu terpulanglah bentuk macam mana kita nak, bentuk pula kecil-kecil ke. Okey. Boleh pakai ni senang kot. Okey. Dia tak boleh cikgu. Okey. Ini cikgu letak kat sini. Okey. Tepung penaik tak payah letak cikgu Tak perlu. Okey. Ada lagi satu bahan yang cikgu sebut tadi iaitu essential oil. Okey, untuk mengurangkan bau. Ataupun kita boleh ganti dengan yang ni cikgu baru dapat tahulah serbuk oregano. Cikgu baru tahu serbuk oregano pun fungsi dia boleh mengeluarkan bau juga, mengurangkan bau. Oregano yang letak kat pizza semua tu? Ya, yang kita masukkan dalam spaghetti semua tu kan. Okey, so kita ratakan.
Okey. Dah rata dalam acuan, sama macam buat kek. Okey. Dan kita akan biarkan selama 24 jam. 24 jam dalam suhu bilik. Bukannya dalam peti ais ya. Jangan masuk dalam peti ais ke dalam ketuhar ke. Okey, dalam masa 24 jam dalam suhu bilik. Okey, tahu tak suhu bilik? Ya, kita letak room di temperature. Yes, di sekitar rumah lah. Okey, dalam rumah dalam bilik ke. Dan hasilnya okey daripada sini acuan yang ni. Okey. Selepas 3 hingga 4 minggu, okey, selepas 24 jam tadi dalam masa 1 hari, kita kena keluarkan dia. Kita keluarkan dia, tak boleh biar dalam acuan tu lah. Okey, bila dah keluarkan dia dan sehingga 3-4 minggu, tara, inilah hasil dia. Okey, yang ini sebenarnya daripada bekas yang merah ni cikgu potong-potong. Yang ini acuan dia lah, yang teddy bear yang kecil tu. Okey. Jadi nampak tak? Yang ni memang cikgu masukkan serbuk oregano. Okey, yang bulat-bulat tu adalah serbuk oregano. Jadi bila 3-4 minggu baru selamat digunakan. Alright. Okey, cikgu. Jadi itulah proses dia kan? Ya. Dan inilah salah satu cara bagaimana kita nak inovasikan minyak masak terpakai, cikgu. Selain daripada tu, boleh menjana pendapatan. Betul. Aktiviti untuk kelab alam sekitar. Cikgu, ini saya nak pergi masukkan dekat dalam peti ais tadi cikgu kata kan? Bukan peti ais. Tak payah, letakkan mana tadi di tu? luar saja. Biar saja. Tapi janganlah. Saya nak letakkan di tempat yang betul lah. Bersembunyilah sikit. Bersembunyilah sikit. Okey, kita berhenti rehat dulu. Anda semua jangan kemana. Selepas ini, dalam badan beruniform. Kelab dan Persatuan. Okey, cikgu saya tak sana cikgu Alright. Panas cikgu. Panas lagi Okey, boleh. Alright, masih lagi menyaksikan badan beruniform, kelab dan Persatuan. Terbaiklah Cikgu Harida. Cikgu, ini yang saya tak suka. Kenapa tu? Saya tak suka. Tak suka apa? Ini perbezaan di antara sabun minyak masak terpakai yang kita telah buat inovasi kan yang ini. Lepas tu ini adalah sabun komersial yang ada dekat jual pasar raya tu cikgu. Ya. Perbezaannya sebenarnya saya pasti ramai orang nak tahu. Kenapa nak kena buat minyak masak terpakai jadi sabun? Kan ada sabun komersial. Okey. Memang ada beza. Terimalah hakikat Akmal. Okey, kerana bahan-bahannya lah. Semestinya lah bahan-bahan yang ada pada sabun itu. Okey. Jadi untuk sabun minyak masak ni sangat mesra alam lah. Kerana kandungannya ada minyak masak terpakai. Okey, dan seterusnya bahan komersial ni pula, yang ini yang cikgu nak beritahu kerana ada bahan kimia sebenarnya Akmal. Bahan kimia yang bahaya kepada kulit kita bila kita guna secara terus kepada kulit kita. Itulah cikgu, antaranya. Saya sebenarnya bila cikgu explain saya dah garuk kepala dah cikgu. Sebab bayangkan umur saya 21 tahun. Umur saya 21 tahun kan cikgu? Okey. Bayangkan saya dah pakai sabun komersial ni selama 17 tahun macam itulah. Jadi nampak tak cikgu? Ya. Dah lama dah kita terdedah dengan bahan kimia macam ni cikgu. Ya. Jadi kita berubahlah kepada sabun bahan daripada sisa minyak masak terpakai. Cikgu saya jadi takut pula cikgu. Tapi ini merupakan info sebab betul cikgu ni pun orang kata ilmu juga. Ilmu sangat penting untuk kita tahu kan. Baik cikgu. Jadi cikgu terima kasih banyak-banyak dan saya pasti cikgu juga ingin berikan rumusan kepada murid-murid di luar sana tentang apa yang kita dah belajar kali ini. Silakan. Okey. Jadi apa dapatan yang kita telah perolehi pada hari ini berdasarkan aktiviti yang kita lakukan ialah betapa pentingnya kita menghargailah minyak masak ni untuk kita semula dan seterusnya daripada konsep yang kita belajar ialah daripada sisa kepada sumber. Daripada sisa dah jadi pada sumber kan. Betul. Dan juga daripada bahan buangan menjadi sebagai satu kekayaan. Okay, waste to wealth itu konsep dia kan. Dan sebab kita boleh menjana pendapatan daripada aktiviti yang kita buat. Jadi itu saja apa yang kita telah perolehi. Boleh faham kan? Terima kasih banyak Cikgu Harida. Sama-sama. Waste to
well. Ya, jadi kepada anda semua diharapkan apa yang Cikgu Hadidah kongsikan kepada anda di dalam soal kali ini sedikit sebanyak dapat membantu kehidupan seharian murid-murid semua. Okeylah, kalau tahu apa lagi yang akan dikongsikan oleh Cikgu Hadidah kan, jangan lupa setiap hari Rabu dan Khamis pukul berapa Cikgu? 1:30 hingga pukul 2 petang. Ya, hanya di mana Cikgu? Di Didik TV, KPM. Badan Beruniform Kelab dan Persatuan. Baiklah, saya Akmal Nazri. Cikgu Hanidah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.